Hai, Assalamualaikum murid-murid. Bertemu lagi dalam video pembelajaran Bahasa Melayu bersama Cikgu Hanan. Jadi hari ini kita akan mempelajari kemahiran membaca. Murid-murid dah bersedia? Kalau dah, jom kita tonton satu video yang telah disediakan. Murid dengar betul-betul tahu perbualan dalam video tersebut? Kalau dah bersedia, jom kita tengok video tersebut. Kakak tengok apa? Peralatan di dalam bilik ini. Wina, pastikan kamu tahu di mana kunci jeriji tingkap ini ya? Jeriji? Apa tu? Itu. Besi yang dipasang tegak pada tingkap. Penceroboh tidak boleh membukanya dari luar. Satu lagi. Bersihkan tilam ini, pasangkan cadar sebelum kamu tidur. Takut ada haiwan parasit pula. Parasit? Ya, haiwan yang bersifat menumpang dan boleh menyebabkan penyakit kulit. Oh ya, jangan tekan sus elektrik dengan tangan yang basah. Nanti terkena renjatan pula. Renjatan? Oh, rasa sakit apabila terkena arus elektrik kan? Tapi kakak, Wina duduk di sini seminggu sahaja. Bukannya lama. Keselamatan harus kita utamakan, adikku. Baiklah murid-murid, berdasarkan video pembualan antara kakak dan adiknya tadi, kita dapat mengetahui beberapa kosakata dan juga maksud bagi kosakata yang dinyatakan. Contohnya macam jeriji, renjatan dan sebagainya. Tapi, murid-murid pernah dengar ke apa itu kosakata? Apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan kosakata? Jadi pada hari ini, kita akan belajar tentang kosakata. Tapi sebelum tu, jom kita tengok dulu tajuk pembelajaran kita pada hari ini. Tajuk pembelajaran kita pada hari ini ialah kemahiran membaca di bawah tema kelestarian alam, iaitu tahukah kamu? Jelas murid-murid? Untuk itu, pada hari ini juga kita akan mempelajari kosakata di dalam kemahiran membaca. Tapi tadi cikgu dah tanya, apa sebenarnya maksud kosakata tu? Kalau nak tahu, jom kita tengok yang seterusnya. Baiklah murid-murid, kosakata ialah keseluruhan kata dalam sesuatu bahasa dan pemendaharaan kata. Itulah kosakata. Di mana kosakata ini terbahagi kepada dua, iaitu yang pertama ialah kosakata umum dan kosakata istilah. Kosakata umum ini ialah perkataan yang biasa digunakan dalam masyarakat. Macam perkataan-perkataan yang kita gunakan dalam kehidupan seharian. Manakala kosakata istilah pula ialah perkataan yang khusus untuk bidang ilmu yang tertentu. Macam contoh, istilah-istilah yang digunakan dalam sains dan sebagainya. Jelas murid-murid? Itulah maksud kosakata. Sekarang kita tengok pula contoh kosakata melalui petikan. Jom kita tengok. Untuk aktiviti Mari Membaca, cikgu telah pun menyediakan petikan yang disertakan dengan bahan grafik berkaitan bangunan berteknologi hijau. Di mana melalui pembacaan kita terhadap petikan ini, kita akan dapat mengetahui beberapa kosakata. Beberapa? Sebenarnya terdapat banyak kosakata yang terdapat dalam petikan tersebut. Untuk itu, jom kita tengok satu persatu. Mari kita baca. Hanif amat tertarik akan penerangan gurunya tentang teknologi hijau. Di rumah, Hanif telah melayari internet untuk mendapatkan maklumat yang lebih lanjut. Maklumat yang diperolehi adalah cermin luk sinar dipasang pada seluruh bahagian dinding bangunan. Oleh itu, ruang di dalam bangunan ini mendapat cahaya matahari secukupnya. Cara ini dapat mengurangkan penggunaan lampu elektrik. Tanaman pokok hiasan dapat membekalkan udara yang segar dan menyejukkan persekitaran.
Kaedah ini pastinya dapat mengurangkan kos penyelenggaraan penyaman udara. Panel solar yang dipasang pada bahagian bumbung bangunan dapat menjimatkan penggunaan tenaga elektrik secara keseluruhan. Penanaman rumput pada bumbung bangunan adalah untuk mengurangkan kepanasan bangunan. Kesannya, penggunaan penyaman udara dapat diminimumkan. Dengan cara ini, pembebasan gas berbahaya dapat dikurangkan. Jadi, terdapat beberapa kosakata yang ingin cikgu berikan di sini. Antaranya ialah cahaya, mengurangkan penyaman udara, menjimatkan, diminimumkan dan gas. Jadi 6 perkara yang cikgu sebutkan tadi adalah merupakan contoh kosakata yang terdapat dalam petikan bangunan berteknologi hijau. Jelas murid-murid? Kalau jelas, jom kita tengok yang seterusnya. Baiklah murid-murid, aktiviti yang seterusnya ialah aktiviti jom kita cuba bersama. Untuk aktiviti ini sama seperti aktiviti tadi, tapi untuk aktiviti ini kita akan bincangkan bersama-sama apakah maksud kosakata yang terdapat dalam petikan. Jadi untuk yang pertama kita perlu membaca petikan tersebut terlebih dahulu. Jom kita baca. Petikan ini adalah tentang hujan asid. Jom. Kawan-kawan, hari ini saya akan menceritakan perihal hujan asid. Hujan asid berpunca daripada pencemaran udara. Pencemaran udara berpunca daripada aktiviti manusia. Asap daripada kenderaan mencemarkan udara. Selain itu, kilang-kilang juga mengeluarkan asap yang kotor. Udara yang kotor ini akan turun bersama-sama dengan hujan. Hujan inilah dinamai hujan asid. Hujan asid memberikan banyak kesan buruk. Tahap kesihatan manusia akan terganggu. Tanah dan tumbuhan turut mengalami masalah kesuburan. Hidupan akuatik dan bangunan juga akan terjejas. Beberapa langkah boleh diambil untuk menanganinya. Misalnya, pihak kilang perlu memasang penapis asap pada serobong kilang. Pelepasan asap kenderaan dapat dikurangkan jika sistem penapis dipasang pada exhaust kenderaan. Itulah dia petikan berkaitan hujan asid. Jadi, jom kita tengok satu persatu. Di mana terdapat 6 kosakata yang akan kita bincangkan. Jom kita tengok. Baiklah murid-murid, 6 kosakata yang dimaksudkan adalah hujan asid, kesan, kesuburan, hidupan akuatik, terjejas dan penapis. Jadi, jom kita tengok satu persatu maksud bagi setiap kosakata tersebut. Yang pertama ialah hujan asid. Hujan asid ialah hujan yang mengandungi asap-asap kotor yang mencemarkan udara. Yang kedua ialah kesan. Kesan di murid-murid adalah akibat yang timbul daripada sesuatu kejadian. Iaitu akibat yang timbul daripada hujan asid. Kosakata yang ketiga pula ialah kesuburan, iaitu berkaitan dengan keadaan subur. Yang keempat, hidupan akuatik. Hidupan akuatik ialah sesuatu yang hidup di dalam air, sama ada haiwan ataupun tumbuhan. Yang kelima ialah terjejas. Terjejas ini bermaksud mengalami kesan yang tidak baik. Dan kosakata yang terakhir iaitu penapis. Penapis ialah alat untuk menapis atau untuk menyaring sesuatu. Jadi itulah dia maksud bagi 6 kosakata tersebut yang berdasarkan petikan hujan asid. Aktiviti yang terakhir pada hari ini ialah aktiviti latihan untuk murid. Di mana untuk aktiviti ini, murid dihendaki membaca petikan kenal pasti pencemaran yang disediakan pada paparan yang seterusnya. Kemudian berdasarkan petikan tersebut, murid perlu memberikan jawapan kosakata yang sesuai.
yang terdapat di dalam petikan berdasarkan maksud yang telah diberikan. Jelas murid-murid? Kalau jelas, jom kita tengok petikan tersebut. Untuk itu murid-murid, jom kita baca dulu petikan kenal pasti pencemaran ini terlebih dahulu. Barulah boleh kita jawab soalan. Jom kita baca. Kiran berjalan pulang dari sekolah. Dia ternampak air longkang berbusa. Dia hairan. Apabila tiba di rumah, dia terus melayari internet. Dia melayari laman sesawang Jabatan Perairan dan Saliran, JPS. Dia membaca perihal pencemaran sungai. Berdasarkan maklumat tersebut, barulah dia faham bahawa air longkang yang berbuih itu berpunca daripada sisa air sabun yang berlebihan. Pada waktu petang itu, dia berbasikal di sekitar kawasan perumahannya. Dia mendapati bahawa ada sebuah kedai dopi dan pusat pencuci kereta yang baru dibuka. Kiran mengeluh bersendirian. Dia sedih kerana aliran air longkang tersebut akan terus ke sungai dan akan mencemarkan sungai. Dia mesti melakukan sesuatu agar air sungai itu kekal bersih dan jernih. Itulah dia petikan kenal pasti pencemaran. Jom kita tengok soalan. Soalan latihannya ialah berdasarkan petikan, padankan maksud yang telah disediakan dengan kosakata yang sesuai dalam petikan. Untuk itu, jom kita tengok contoh yang telah disediakan. Contoh pertama ialah maksud berbuih. Berbuih ini adalah maksud bagi perkataan berbusa. Untuk yang seterusnya ialah sumber sesuatu kejadian. Apa kosakata atau perkataan bagi maksud tersebut, murid? Yang seterusnya ialah apa-apa yang tertinggal. Jangan lupa untuk buat jawapannya. Yang ketiga, sekeliling tempat. Yang keempat, gerakan sesuatu yang cair. Dan yang kelima, menyebabkan menjadi kotor. Itulah dia maksud-maksud yang telah cikgu sediakan. Jadi tugasan murid sekarang hanya perlu mencari kosakata yang sesuai berdasarkan maksud yang telah diberikan saja. Pembelajaran kita pada hari ini telah pun berakhir. Untuk itu, jom imbas kembali. Pada hari ini, murid-murid telah pun mempelajari kemahiran membaca berkaitan kelestarian alam. Di samping pembelajaran terhadap kemahiran membaca tersebut, murid-murid juga telah pun mempelajari berkaitan kosakata, di mana kosakata terbahagi kepada dua, iaitu kosakata umum dan kosakata istilah. Ingat tu murid-murid. Tambahan pula, cikgu ingin katakan di sini bahawa melalui pembacaan kita akan dapat meningkatkan jumlah kosakata kita. Di mana kosakata ini adalah penting untuk meningkatkan pengetahuan kita tentang sesuatu perkara. Untuk itu, cikgu berharap agar murid-murid dapat memahami pembelajaran kita pada hari ini. Dan jangan lupa untuk menyiapkan latihan yang diberikan. Terima kasih murid-murid. Jumpa lagi.